kita akan teruskan dengan example 2. If function y is given, show dy dx. Kalau kita perhatikan, function y yang diberi adalah dalam bentuk quotient. Jadi kita akan gunakan quotient rule untuk mencari derivatif function ini. Jadi dy dx adalah vu prime minus uv prime over v square. Kita telah pelajari formula ini dalam topik 2. Jadi untuk langkah pertama, kita akan kena pasti u iaitu ex tolak 1 dan v iaitu ex tambah 1, dan seterusnya kita akan cari apa itu u prime dan juga v prime. Kita akan recall semula bagaimana mencari derivatif bagi function eksponen, iaitu 3 langkah. Jangan lupa copy, differentiate power dan juga ln base. Jadi u prime adalah ex darab 1 darab ln e yang disimplify akan menjadi 1, dan seterusnya tolak differentiate 1, kita akan dapat nilai 0. Jadi saya boleh simplify u prime sebagai ex, dan untuk v prime saya akan dapat ex tambah 0. Jadi kita akan masukkan ke semua nilai dalam rumus dy dx. Jangan lupa rumus yang betul bagi dy dx ialah vu prime minus uv prime. Okey, jadi dy dx ex plus 1 ex, jangan lupa minus ex dan ex minus 1, dan bagi v square adalah ex plus 1 dan seterusnya square. Kita mempunyai dua pilihan, iaitu yang pertama, kita akan expand setiap term. Okey, begini, dan begitu juga dengan kurungan yang di belakang, ataupun kita boleh memilih untuk factorize ataupun memfaktor dengan sebutan yang sama, iaitu ex. Okey, jadi untuk soalan ini saya pilih untuk factor out ex. Jadi yang tinggal adalah ex tambah 1 tolak ex, dan jangan lupa negatif berjumpa dengan negatif, kita akan dapat tambah 1 dibahagi dengan ex tambah 1 square. Jadi kita boleh simplify. Okey, saya akan dapat ex. Okey, di dalam kurungan ex minus ex akan jadi kosong. Yang tinggal adalah 2. Jadi 2 ex per ex tambah 1 square. Jadi kita dah dapat buktikan dy dx seperti dalam soalan. Shown. Okey, kita akan teruskan ke example yang ketiga. Okay, diberi dua function y equals to exponent 3t and second function ln x equals to 4t. Find dy dx. Okay, kalau kita perhatikan, function pertama yang diberi adalah dalam bentuk y sama dengan, tetapi bagi function kedua bukan dalam bentuk x sama dengan. Jadi untuk langkah pertama,
saya akan mengubah function ln x sama dengan 4t kepada function x sama dengan eksponen 4t. Kita telah pelajari cara ini dalam semester 1. Jadi, bila kita sudah dapat membentuk satu persamaan y sama dengan dan satu lagi persamaan x sama dengan, jadi kita boleh mencari dy dx dengan menggunakan chain rule. Apa itu chain rule? Dy dx sama dengan dy dt darab dengan dt dx. Okay, kita telah pun mempunyai persamaan y dan x, tapi kita masih belum mempunyai persamaan dy dt. Jadi, dy dt sama dengan eksponen 3t didarab dengan 3 dan ln e. Manakala daripada sini pula dx dt adalah eksponen 4t didarab dengan 4 dan juga ln e. Jadi, kita akan masukkan ke dalam dy dt iaitu 3e 3t dan kemudian didarabkan dengan dt dx iaitu 1/4 eksponen 4t. Okey, untuk simplify saya akan hapuskan eksponen 3t dan seterusnya eksponen 4t akan bertukar menjadi eksponen t sahaja. Jadi, kita boleh update dy dx kita sebagai 3/4 eksponen t atau 3/4 eksponen negatif t. Okey, dan untuk yang terakhir sekali, example 4 DIY. Tapi cuba perhatikan, function y yang diberi adalah dalam bentuk produk. Jadi, untuk menjawab soalan ni, jangan lupa untuk menggunakan product rule. Dan seterusnya, apa yang student perlu lakukan adalah menggantikan x sama dengan 0 dan x sama dengan negatif 2 bagi membuktikan dy dx sama dengan 0. Good luck!